Salam sejahtera, Cikgu Gan ucapkan kepada anak-anak murid semua. Hari ini, Cikgu Gan akan tunjukkan satu teknik yang dinamakan teknik 3-2-1 bagi bab 3 sistem persamaan. Jika anak-anak murid mempunyai masalah dalam menyelesaikan sistem persamaan bagi 3 persamaan dalam 3 pemboleh ubah, maka anak-anak murid boleh cuba teknik yang cikgu perkenalkan. Adakah anak-anak murid sudah bersedia? Jika ya, mari kita teruskan. Baiklah, bagi soalan ini, selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. Diberi 3 persamaan dalam 3 pemboleh ubah, iaitu X, Y dan Z. Dan markah yang diberi adalah 6. Dalam teknik 3-2-1 ini, langkah pertama adalah menyediakan kotak. Baris pertama mempunyai 3 kotak, baris kedua mempunyai 2 kotak dan baris ketiga ialah 1 kotak. Dan bagaimanakah kita nak menggunakan kotak-kotak ini? Jom, cikgu akan tunjukkan. Kita akan memasukkan ketiga-tiga persamaan tadi ke dalam setiap kotak. Okey, satu ke dalam setiap kotak. Okey, lepas itu untuk memudahkan penerangan cikgu, cikgu akan labelkan ikut nombor. Okay. Dalam penyelesaian persamaan linear, dalam sistem persamaan linear ini, kita perlu memansuhkan, pemboleh ubah terlebih dahulu. Pemboleh ubah manakah yang perlu dimansuhkan terlebih dahulu? Anak murid perlu kaji dengan teliti ketiga-tiga persamaan ini. Okey, dia adalah sama cara seperti anak murid menggunakan kaedah penghapusan. Okey, dalam menyelesaikan persamaan serentak bagi 2 pemboleh ubah. Setelah ditelitikan bahawa pemboleh ubah Y adalah paling senang dimansuhkan, maka langkah pertama adalah untuk memansuhkan pemboleh ubah Y. Okay, dari persamaan 1 dan persamaan 2. Dia ditulis di dalam kotak di sebelah kiri barisan yang kedua. Oleh kerana pemboleh ubah Y dari persamaan 2 perkalinya ialah 1, maka dengan itu persamaan 2 perlu didarabkan 2 untuk menyamakan perkali pemboleh ubah Y. So, selepas itu anak murid perhatikan. Dari persamaan 1 ialah positif 2Y, persamaan 2 adalah positif 2Y. Di sini anak murid kena ketahui operasi apakah yang perlu diguna pakai untuk memansuhkan 2Y itu. Okey, bagus sekali. Kita akan menggunakan operasi tolak. So, akhirnya anak murid akan dapat hasil negatif 5X tolak 2Z sama dengan 180. Itu adalah untuk bahagian kiri. Okey, itu adalah untuk kotak bahagian kiri. Bagaimana pula dengan kotak di sebelah kanan? Okey, sekarang kita tinggal persamaan 3 belum diselesaikan lagi. Di sini anak murid boleh gabungkan persamaan 1 dengan 3. Anak murid boleh pasangkan 1 dengan 3 ataupun boleh pasangkan 2 dengan 3. Oleh kerana perkali bagi pemboleh ubah 2, pemboleh ubah Y bagi persamaan 2 dan perkali bagi pemboleh ubah Y dari persamaan 3 adalah sama, iaitu 1, maka cikgu mengambil tindakan ataupun cikgu akan mengambil pasangan persamaan 2 dan 3. So, cikgu salin semula ke dalam kotak kedua dalam baris kedua. Di sini sekali lagi anak murid mesti ingat
Apakah tindakan awal anak murid tadi? Ya, untuk memansuhkan Y. So, sekarang anak murid beri perhatian kepada sebutan Y. Tambah Y, tambah Y. Operasi apa? Ya, tolak sekali lagi. Hasilnya adalah 2X tolak Z sama dengan 45. Maka di sini tinggal dua pasangan persamaan. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan dengan pemboleh ubah X dan Z. So, maka sekali lagi anak murid perlu pilih pemboleh ubah yang manakah perlu dimansuhkan. So, selepas ditelitikan bahawa pemboleh ubah Z adalah paling senang kerana pemboleh ubah Z di sebelah kiri, pekali bagi pemboleh ubah Z di sebelah kiri adalah 2 dan pekali bagi pemboleh ubah Z di sebelah kanan adalah 1. Okey, cikgu akan ambil tindakan bahawa membawa turun persamaan dari sebelah kiri iaitu tolak 5X tolak 2Z sama dengan 180. Okey, ke dalam kotak yang ketiga. Dalam barisan yang ketiga, okey, kotak yang terbawah, okey, di barisan yang ketiga. Sama juga dengan persamaan 2X tolak Z sama dengan 45 dari sebelah kanan. Tapi perhatikan Z tak sama pekali, maka saya perlu darabkan dengan 2. Dan hasil dia adalah 4X tolak 2Z sama dengan 90. Operasi apa? Ya, operasi tolak. So, hasilnya ialah tolak 9X sama dengan tolak 270 ataupun negatif 9X sama dengan negatif 270. Dan setelah diselesaikan, X sama dengan 30. So, ingat, kita ada 3 pemboleh ubah, maka kita perlu cari nilai bagi ketiga-tiga pemboleh ubah. Jalan kerja kita tidak berhenti di sini, kita teruskan. Sekarang untuk meneruskan kerja kita akan patah balik. So, untuk seterusnya, cikgu ikut di sebelah kanan, cikgu bawa turun persamaan 2X tolak Z sama dengan 45. Dan sekarang cikgu nak gantikan X dengan 30. Hasil Z adalah 15. Okey, nilai X kita dah dapat, nilai Z kita dah dapat. So, sekarang adalah untuk mendapatkan nilai Y. So, untuk mendapatkan nilai Y, anak murid kena patah naik lagi ke barisan pertama. So, di barisan pertama, anak murid ada 3 persamaan. Pilihlah mana-mana. Tapi gunakan kebijaksanaan anak murid untuk memilih. Di sini, cikgu memilih persamaan kedua. Kenapa? Kerana pekali bagi pemboleh ubah Y adalah 1. Iaitu, ia akan menyenangkan kerja saya. Di mana saya tidak perlu membuat kerja pembahagian di akhir nanti. So, seterusnya cikgu akan gantikan nilai X dan nilai Y dalam persamaan yang telah cikgu pilih tadi dan seterusnya selesaikan. Y sama dengan 68. So, dengan itu kita dah dapat nilai bagi ketiga-tiga pemboleh ubah itu. Tapi ingat, kerja kita belum habis lagi. Kita perlu buat refleksi. Okey, ataupun kita perlu buat penyemakan jawapan kita dengan mengganti balik nilai-nilai bagi pemboleh ubah ini ke dalam persamaan 1, persamaan kedua dan persamaan ketiga untuk memastikan bahawa jawapan kita adalah betul. Kalau anak murid buat demikian dan cikgu boleh confirm yang anak murid cikgu akan yakin yang anak murid akan perolehi 6 markah ini dengan sempurna dan selamat. Cikgu harap dengan teknik ini, iaitu teknik 3-2-1, dapat membantu anak murid dalam menyelesaikan soalan bagi tajuk 3 sistem persamaan bagi 3 pemboleh ubah ini. Selamat mencuba. Cikgu akan cuba buat lagi video yang lebih memanfaatkan anak murid di masa akan datang.